Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in al-umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Alhamdulillah, tuan-tuan puan, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekali lagi dapat kita dipertemukan pada malam ini. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, insyaAllah pada malam ni kita akan menyambung kuliah kita muka surat 29. Ya, saudara Zuhaili, muka surat 29. Zuhaili dah beli kitab ya? Yang lain-lain belum beli kitab lagi. Nanti saya cuba hubungi dah, apa nama ni, penerbit. Dan penerbit pun tiap-tiap malam dia mengikuti program kita ni secara live. InsyaAllah saya akan dapatkan buku-buku tu. Muka surat 29 Zuhaili. Menghormati jiwa manusia sama ada hidup atau mati walaupun non-Muslim. Telah sabit di dalam nas-nas syarak bahawa Islam menitik beratkan penghormatan terhadap manusia kerana kemanusiaannya. Begitu juga nas-nas yang menitik beratkan penghormatan terhadap jasad manusia yang sudah mati hatta non-Muslim sekalipun. Jadi Islam mengiktiraf karamah insaniah yang kita sebut semalam. Di antaranya iaitu tentang jasad manusia itu sendiri. Penghormatan walaupun orang tu dah mati. Contoh kita dalam peperangan kan, saya sebut dah semalam, dalam peperangan kita dah bunuh musuh kita. Kita tidak boleh cincang dia, bakar mayat dia, tak boleh. Itu Islam. Islam sendiri mengiktiraf. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abdul Rahman bin Abi Layla, sedang Sahal bin Hanif dan Qais bin Sa'ad duduk di Al-Qadisiyah. Lalu orang ramai memikul sekujur badan jenazah. Maka serta-merta mereka berdiri. Lalu dikatakan kepada mereka, sesungguhnya ini merupakan mayat Ahluz Zimmah. Balas mereka, sesungguhnya semasa jenazah melewati Nabi SAW, baginda berdiri. Lalu dikatakan, sesungguhnya ia adalah mayat Yahudi. Baginda membalas, bukankah ia juga merupakan jiwa? Jadi pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW, ada mayat Yahudi dibawa melalui depan Rasulullah, Rasulullah berdiri. Jadi sahabat bertanya, bukankah itu Yahudi? Nabi kata, bukankah ia juga merupakan jiwa? Bukankah dia pun manusia juga? Jadi ini pengiktirafan yang diberikan oleh Islam terhadap manusia itu tadi. Bukan soal agama dia, soal jasad manusia itu sendirilah. Tidak memaksa seorang untuk menganut Islam walaupun bapaknya seorang Muslim. Disebutkan oleh At-Tabari dan As-Suyuti dengan sanad mereka daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Al-Husain Al-Ansari mempunyai 2 orang anak yang menganut agama Nasrani sebelum hijrah. Lalu mereka pergi ke Syam. Selepas itu mereka pulang ke Madinah dan tinggal bersama bapa mereka. Abu Al-Husain ingin memaksa mereka untuk kembali kepada agama Islam. Lalu mereka enggan. Setelah itu beliau pergi kepada Rasulullah SAW untuk membuat penghakiman bagi memaksa kedua-dua anaknya menganut Islam dengan hujah, wahai Rasulullah, adakah patut sebahagian diriku, yakni anak-anakku, masuk ke dalam neraka? Aku hanya melihat sahaja. Lalu turun ayat surah Al-Baqarah ayat 256, iaitu la iqraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, akidah manusia itu mesti didasarkan atas kerelaan. Dia masuk Islam secara rela, secara tidak ada paksaan. Barulah akidahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam orang kalau dia dipaksa, dia dipaksa untuk keluar daripada Islam. Contohnya orang tangkap dia, paksa, kalau kau tak keluar daripada Islam, aku bunuh kamu.
Lalu dia mengeluarkan kata-kata bahawa dia keluar daripada Islam. Adakah dia murtad? Tidak, tuan-tuan sekalian. Dan ini berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang mana dia melihat bagaimana ibunya dibunuh, ya, ibunya disula kan. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Melihat maknya disula, bapak dia diseksa sampai mati. Kemudian dia dibagi tawaran oleh kafir Quraisy. Kalau kamu nak selamat, kamu mesti mengaku kamu bertuhankan Lata, Uzza, Manat, Hubal, tu patung-patung apa nama ni, berhala-berhala yang besar. Dan oleh kerana beliau ni sangat, tuan-tuan sekalian, ialah orang muda lagi, ya, diseksa, tengok emaknya diseksa, bapaknya diseksa, dia tak sanggup. Lalu dia pun menyebutkan dia bertuhankan Hubal, Manat, Lata dan Uzzah. Lalu terus selepas dia dilepaskan oleh puak-puak kafir Quraisy, dia pun terus pergi berjumpa Rasulullah SAW. Rasulullah tanya dia, ya, adakah benar kamu telah keluar daripada Islam? Lalu dia menceritakan betapa dia terpaksa menyatakan apa nama ni, kata-kata tersebut, tetapi hatinya tidak rela untuk keluar daripada Islam. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala membela Ammar bin Yasir, mengatakan bahawa Ammar bin Yasir tidak keluar daripada Islam. Sebab apa? Sebab dia dipaksa. Ya. Baik, sabda Rasulullah SAW, biarkanlah mereka. Ini sambungan cerita tadi. Bila bapak dia tadi nak paksa anak masuk Islam, kemudian anak-anak tersebut tak nak, maka Rasulullah kata biarkanlah mereka. Ya. Baik, perkara asal di dalam Islam adalah kesejahteraan, bukan peperangan. Peperangan di dalam Islam tidak akan terjadi melainkan kerana keperluan yang mendesak. Maka ianya merupakan perkara yang tidak disukai daripada segi prinsip. Jadi daripada segi prinsip, Islam tidak suka dengan peperangan. Sebab bila berlakunya peperangan, berlakunya pertumpahan darah. Ada yang mati, ada yang cedera. Dia kesan dia banyak, tuan-tuan sekalian. Yang pergi perang dia mati. Tapi bagaimana yang terjadi kepada anak-anak dia? Jadi anak yatim, isteri dia jadi janda. Ya. Kalau isteri dia pula tak ada pekerjaan, susah pula untuk dia nak meneruskan kehidupan bersama anak-anak. Jadi sebab itu Islam ni dia tak suka. Ya. Itu belum lagi kira kemusnahan-kemusnahan yang berlaku. Ya. Sebab itulah dalam Islam bila nak perang, dia kena pergi medan perang, tuan-tuan sekalian. Dia tak perang di dalam kawasan kampung. Pergi cari satu medan perang yang tak ada orang, berperanglah situ orang-orang yang nak berperang. Ya. Siapa pun yang nak perang, pergi ke situ. Tapi hari ni kita tengok, dia tembak rumah-rumah dengan apa nama ni, peluru berpandu, dibomnya, tuan-tuan sekalian, dengan macam-macam. Kita tengok apa yang berlaku di Hiroshima, Nagasaki dulu, tuan-tuan sekalian, sampai beberapa negeri habis, rosak. Kemudian kesan dia punya bahan kimia tu sampai hari ini kepada orang yang terlibat, tuan-tuan sekalian. Itu dahsyat kemusnahan. Jadi Islam tak suka benda-benda seperti ini. Sebab Islam ni asasnya ialah perdamaian dan kesejahteraan. Bahkan dibenci oleh sanubari manusia. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 216, maksudnya, kamu diwajibkan berperang untuk menentang penceroboh, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menegaskan lagi di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 7. Semoga Allah akan mengadakan perasaan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi dari kerabat kamu itu, dengan jalan menjadikan mereka insaf dan memeluk Islam. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap sesuatu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kemudian sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada Nabi dan sahabat baginda nikmat tidak berlakunya peperangan. Dalam surah Al-Fath ayat 24, ini cerita tentang apa namanya, Fathu Makkah, ya, pembukaan kota Makkah. Dan dialah yang telah menahan tangan mereka yang musyrik daripada melakukan perkara yang buruk terhadap kamu, dan tangan kamu daripada berbuat demikian kepada mereka di kawasan Makkah. Sesudah ia menjadikan kamu dapat menewaskan mereka. Dan ingatlah, Allah adalah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Jadi bila Fathu Makkah, ketika itu Rasulullah SAW membawa bala tentera. Masuk kerana apa? Kerana pelanggaran perjanjian oleh puak-puak Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah yang telah mereka meterai sebelum ini. Jadi oleh kerana mereka telah melanggar perjanjian, dan bila Rasulullah masuk, mereka tidak berani untuk menentang baginda. Sebab kalau mereka menentang, pasti mereka akan ditewaskan. Ya? Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 25, Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya, dan Allah telah menghalau kembali angkatan tentera orang-orang yang kafir itu ke tempat masing-masing. Dengan keadaan mereka geram marah kerana gagal dan hampa. Mereka tidak mendapat sebarang keuntungan. Dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman dari bencana menghadapi peperangan itu. Dan ingatlah adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Ini cerita pasal peperangan Ahzab, tuan-tuan sekalian.
Peperangan Ahzab itu ada dua nama ya. Satu dinamakan peperangan Ahzab, iaitulah peperangan tentera bersekutu. Siapa tentera bersekutu itu? Iaitulah persekutuan antara puak-puak kafir Quraisy yang masih terus memusuhi baginda Rasulullah SAW dengan puak-puak Yahudi yang telah dihalau keluar daripada Madinah oleh baginda, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir dan seumpama dengannya. Dan dalam masa yang sama, mereka juga menghasut satu-satunya Yahudi yang masih tinggal di Madinah, iaitulah Bani Quraizah, untuk menyerang baginda Rasulullah daripada dalam. Sebab itu dinamakan peperangan Ahzab, iaitu persekutuan antara komplot-komplot dan kelompok-kelompok penentang Rasulullah SAW di kalangan orang Arab Quraisy dan juga puak-puak Yahudi. Dia juga dinamakan sebagai peperangan Khandaq, iaitulah peperangan parit. Di mana di hadapan kota Madinah itu telah dibina parit atas cadangan daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mencadangkan buat satu parit. Yang parit ini lebar dia, kalau kuda paling pantas pun melompat tak boleh lepas. Jadi dia jatuh ke dalam. Bila jatuh ke dalam, senang untuk mereka nak panah daripada atas. Itu peperangan Khandaq. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila mereka tak dapat masuk, mereka telah membuat khemah di sebelah luar daripada kota Madinah. Dan kalau tuan-tuan pergi umrah, biasanya kita akan dibawa pergi ke Masjid 7. Masjid 7 itulah tempat kubu-kubu kaum muslimin, tuan-tuan sekalian ya. Jadi sebenarnya dia bukan masjid, dia adalah pos-pos kawalan untuk tentera Islam, tetapi oleh kerana mereka jadikan tempat sembahyang sekali di situ, maka sekarang dinamakan masjid. Kalau kita musola lah, tempat solat mereka. Jadi ada 7 sekarang ni, tak ingat hari tu last pergi sebelum PKP tu tinggal 3-4 biji je tu sekalian. Sebenarnya dia ada 7 asalnya ya. Jadi di situ itu dia nama peperangan Khandaq. Dan tidak sempat berlaku pertempuran di mana tu sekalian Allah Taala telah merencanakan beberapa perencanaan untuk mengalahkan puak-puak kafir, di antaranya baru memeluk agama Islam. Tujuan iaitu pergi kepada puak Quraisy untuk menyangsikan orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Yahudi Bani Quraizah, dan juga menghasut Bani Quraizah untuk tidak mempercayai kepada puak-puak kafir Quraisy. Tetapi malam tersebut, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala telah mendatangkan ribut pasir ya, sehingga semua berterbangan. Akhirnya puak-puak kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi bertempiaran lari. Itu yang disebabkan mereka kalah begitu saja, tuan-tuan sekalian, dan mengalami kerugian yang banyak. Jelaslah di dalam ayat tersebut bahawa Islam merupakan agama kesejahteraan dan akidah, dan juga merupakan sebuah sistem yang mempunyai orientasi untuk menaungi alam dengan naungannya, mendirikan prinsipnya di atas muka bumi, dan mengumpulkan manusia di bawah payungan Allah Ta'ala sebagai saudara yang saling mengenali dan berkasih sayang. Perkara ini benar-benar terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana majoriti Quraisy dan kabilah sekitarnya yang bersatu di bawah satu panji. Ini Islam ni cantik, tuan-tuan sekalian. Di zaman Rasulullah lagi, bagaimana baginda mampu untuk menyatukan seluruh penduduk, khususnya di Madinah, tuan-tuan sekalian. Itu hebat. Bermula dengan mentakhirkan, mempersaudarkan antara Muhajirin dan Ansar, yang mana orang-orang Arab ni sentiasa berperang, tuan-tuan sekalian. Muhajirin tu yang datang daripada Mekah, yang Ansar tu di Madinah. Ansar tu saja ada beberapa kelompok Arab, tuan-tuan sekalian. Yang paling besar iaitulah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu, tuan-tuan sekalian, berperang 400 tahun, tuan-tuan sekalian. 400 tahun. Mereka tak pernah bersatu. Dan mereka pula sering diadu dombakan oleh puak-puak Yahudi yang ada di Madinah. Bila puak-puak Yahudi ini mengadu dombakan mereka, mereka sering berperang. Dan akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Mereka tidak dapat bersatu. Sehinggalah datangnya Islam. Dengan Islam, tuan-tuan sekalian, Arab-Arab ni dapat semuanya bersatu atas nama Islam. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, kita nak bersatu atas nama Islam, bukan atas nama Melayu, atas nama Cina, atas nama India. Sebab apa? India, Melayu, ini semua benda kecil, tuan-tuan sekalian, berbanding Islam. Islam ni, siapapun manusia yang menyembah Allah Ta'ala, mengucap kalimah syahadah bahawa bersaksikan tiada Tuhan selain Allah Ta'ala, dan menyaksikan bahawa Rasulullah sebagai pesuruh Allah Ta'ala, maka mereka akan menjadi satu kumpulan yang satu yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kalau kita berjuang atas nama bangsa, maka kita akan memperjuang kelompok-kelompok tertentu saja. Sebab tu kita kena ikut Islam. Ikut Islam, kena faham, tuan-tuan sekalian. Bukan ikut orang yang mengaku kumpulan dia kumpulan Islam, tapi kadang-kadang dia pun tak amal Islam. Yang tu kita tak maulah.
Kita nak biar orang yang benar-benar nak mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandai-pandailah tuan-tuan pilih. Macam mana? Cuma nak cerita je begitu macam tu ya. Sebab Islam ni dia asasnya ialah perdamaian, bukan permusuhan. Itu kelebihan yang ada pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mampu menyatukan semua orang dengan Islam. Jadi hari ini kalau kita nak satukan orang pun dengan Islam. Baik, seterusnya mendahulukan perdamaian ke atas peperangan walaupun terdapat cacat celah keaiban pada sebahagiannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menegaskan bahawa as-suluh, iaitu perdamaian, mengandungi kebaikan secara mutlak. Yalah, bila kita berdamai, tentu saja perdamaian, kebaikan ini memanglah banyak kebaikan. Bila kita damai, kita boleh buat acah-acah kebaikan, boleh tolong orang itu ini. Tapi kalau negara tu tak damai, macam mana tu sila asyik perang, berkecamuk. Itu jadi susah. Jadi bila kita dalam keadaan aman, damai, tenang, macam-macam kebaikan boleh kita buat. Kita boleh nikmati. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 128. Kerana perdamaian itu lebih baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Baqarah 224. Agar kamu berbuat baik dan bertakwa, serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. Jadi sebab itu kita disuruh untuk menjadi orang tengah. Orang tengah tujuan apa, tuan-tuan sekalian? Iaitu untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih. Kita orang Islam sama Islam ada berselisih, kita jadi orang tengah supaya orang Islam dengan Islam tadi berbaik semula. Ada orang Islam dengan bukan Islam bergaduh, kita jadi orang tengah untuk menyatukan mereka. Bukan kita jadi batu api. Batu api ni tak boleh, tuan-tuan. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut apa? La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk syurga pengadu domba. Jadi hati-hati tu sekalian pengadu domba ni. Kita boleh tu sekalian kalau ada orang kata bohong sunat lah. Sebenarnya dia tak ada bohong sunat, bohong harus ada. Ada waktunya boleh bohong, bukan tak boleh. Ada orang bohong ni tak boleh langsung, tak betul tu sekalian. Ada benda yang nampak maksiat, dia tak boleh, tapi ada waktunya dikecualikan. Sebab tu tuan-tuan tengok hadis. La hasada, tak boleh hasad dengki tu sekalian. Tapi ada illa fisnataini. Tidak boleh hasad dengki kecuali dua perkara. Hasad dengki dengan orang yang ada ilmu, alim, tentu sekalian. Kita pun hasad dalam konsep iaitu berlumba-lumba nak jadi orang alim je. Aku nak belajar ilmu, aku nak jadi orang alim macam si fulan itu, supaya aku pun dapat beramal dengan ilmu, supaya aku dapat menyampaikan ilmu aku kepada orang ramai. Itu boleh, tentu sekalian. Yang kedua, tidak boleh hasad melainkan hasad dengan orang yang kaya raya, kemudian dia pemurah. Kita niat, ya Allah, aku nak bekerja sungguh-sungguh, aku nak bisnes sungguh-sungguh, supaya aku dapat hasil yang banyak, aku juga boleh bersedekah macam si fulan. Macam tu. Tapi yang tak boleh tu, kalau kita dengki macam mana? Ni nanti dia balik raya, aku rompak rumah dia, bawa 40 penyamun. Yang tu tak boleh lah, tuan-tuan sekalian. Sama juga dengan bohong. Bohong ni tak boleh, menipu tak boleh, tapi ada waktunya diharuskan. Contohnya apa? Untuk kita memperdamaikan orang, tuan-tuan sekalian. Dua orang bergaduh. Duduk kawan kita tu sekalian, Ali dengan Abu contoh. Jadi Ali, kau apa siapa gaduh Pak Abu tu? Hei Abu tu ustaz, dia gini. Hei Li, tak betul tu. Kau ni selalu dengar cakap orang. Tu hari tu orang cerita pasal apa, kata Abu buat cerita, tak, Abu tu tak macam tu. Aku dah jumpa Abu dia kata dia selalu puji kau. Cuma kau dia selalu dengar cakap orang. Padahal Abu tak cakap pun tu sekalian. Tapi tujuan kita tadi apa? Untuk damaikan mereka. Boleh tu sekalian. Pergi jumpa pula Abu. Bu, kau ni apalah hari-hari duk ngata si Ali tu apa, bergaduh dengan apa semua. Tak elok, kau tu dah lah tua. Makin tua ni makinlah sedar diri. Ingat Tuhan, nak mati. Ni lagi Covid ni banyak. Hari-hari orang mati Covid. Jangan main-main. Udahlah. Aku dah jumpa dah Ali tu. Dia memang nak minta maaf dengan kau, tapi dia segan lah nak jumpa kau apa semua. Jadi makna kita tu kan berbohong, buat cerita tadi, tapi tujuannya bukan apa? Untuk kita nak damaikan mereka, supaya mereka dapat berbaik-baik semula. Jangan kita pula jadi orang tengah. Jumpa si Ali, kau tu Abu tu memang kejadian macam tu, hari-hari duk mengata kau. Itu namanya batu api. Yang batu api ni tu sekarang masuk neraka ni. La yadkhulul jannata namam, tidak masuk syurga. Tukang buat apa? Tukang adu domba. Jadi sebab tu jangan jadi adu domba. Baik, di dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak menyatakan berbuat baik dalam kalangan orang beriman sahaja, bahkan menjadikannya umum untuk semua manusia kerana ianya lebih baik dan bermanfaat. Jadi dalam Quran
ayat-ayat Allah Ta'ala yang menyuruh orang berbuat baik itu, semuanya adalah umum kepada seluruh manusia, bukan setakat orang Islam ataupun orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menambah lagi di dalam surah An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala offer kita. Offer apa, tuan-tuan sekalian? Nak bagi kita pahala yang besar. Syaratnya apa, tuan-tuan sekalian? Kita membanyakkan bisikan-bisikan melakukan kebaikan. Ayo, kita bisik orang. Kita seru orang. Ajak orang buat kebaikan. Sebab itu sebab fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Seruan-seruan, bisikan-bisikan, ajak orang buat baik. Untuk apa? Sedekah, tuan-tuan sekalian. Tengok ada madrasah tak siap, kita tolong. Ada surau tak siap, kita tolong. Ada rakan-rakan kita yang memerlukan, seperti di Palestin, di mana kita sama-sama bisikan-bisikan yang baik, tuan-tuan sekalian, supaya orang bersedekah dan membuat kebaikan dan mendamaikan. Bukan kita duk gaduh lagi, si Fulan tu tak betul, si Fulan tak betul. Macam baru ni isu yang pergi Palestin tu kan, antara dua orang ustaz tu. Tak usahlah kita perpanjangkan besar-besarkan, sudah. Tutup, tutup sekalian. Dia dengan cara dia ni. Ada yang tak beres, telefon. Sekarang kan senang, boleh telefon, boleh WhatsApp. Telefon pakai WhatsApp tu lagi free je, tutup sekalian. Telefon lah. Cakap gini-gini, tak usahlah keluar dekat media sosial yang akhirnya, tutup sekalian, kita sebenarnya memalukan sesama kita sendiri. Nak buat baik, biarlah kita buat baik betul-betul. Kita bimbang tu sekarang buat baik, tapi kita bergaduh, akhirnya pahala-pahala kebaikan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala janjikan, orang yang sentiasa memperbanyakkan bisikan, memperbanyakkan percakapan, memperbanyakkan ajakan, iklan, benda-benda yang baik, itu akan diberikan pahala yang besar. Sesungguhnya Islam telah menyatakan mengenai bahaya membuat kerosakan di atas muka bumi dan tidak melakukan usaha islah. Islah ni kalau bahasa kita reformasi, itu sekalian. Kalau muslih itu namanya reformis. Reformasi artinya kita melakukan islah, memperbaiki. Ada benda yang rosak, kita perbaiki. Kalau benda tu dah baik, tambah baik lagi. Itu namanya islah. Ia juga dikategorikan sebagai dosa besar yang amat diberatkan pengharamannya. Siapa? Iaitu orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi ini. Orang yang buat kerosakan di muka bumi ini, dia akan dapat dosa yang sangat besar dan haram hukumnya, tuan-tuan sekalian. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, di dalam ayat Quran disebut, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah berlaku kerosakan di lautan, di daratan, disebabkan tangan-tangan manusia. Lalu Allah Ta'ala timpakan apa? Musibah pelbagai, tu sekalian. Ini boleh jadi corona macam tu juga, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala turunkan musibah pada kita supaya kita kembali beringat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu sering kita, yalah tuan-tuan sekalian, muhasabah. Kita dah buat SOP, macam-macam SOP, tuan-tuan sekalian, tapi tak juga berubah-ubah. Makin bertambah ada. Dah 2 hari ni 20,000 lebih, tuan-tuan sekalian. Yang meninggal pun bertambah, tuan-tuan sekalian. Kita cubalah, tuan-tuan sekalian. Cuba apa? Kita cuba amalkan wirid-wirid orang tua-tua kita dulu, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita tidak terkena musibah corona ni, tuan-tuan sekalian. Corona ni benda kecil, halus, kita pun tak nampak, tuan-tuan sekalian. Itu pun kita tak boleh nak lawannya. Itu menunjukkan lemahnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu kita minta pada Tuhan, tuan-tuan sekalian, hari-hari minta pada Allah Ta'ala. Zikir, tuan-tuan sekalian. Nak pergi mana-mana baca bismillahirrahmanirrahim, ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu nak keluar daripada rumah. Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita minta pada Allah Ta'ala, kita bertawakal pada Allah Ta'ala. Bertawakal tu makna apa, sekalian? Berusaha dan berikhtiar. Kalau perlu vaksin, vaksin. Kalau perlu makan ubat, makan ubat. Macam tu. Bukannya kita berserah diri je. Saya duduk sembang tu sekian dengan Ustaz Sapuan tu, ada kat belakang saya. Kita orang ni baru sampai dekat Kulai, Ustaz. Hotel Castello di Kulai. Ni dalam hotel ni, tu sekalian. Baru sampai. Tak sempat mandi lagi ni. Tapi dah pakai smart ni tak apa lah. Tadi duduk sembang tu sekalian. Ada rock block banyak. Rock block kan.
Tapi sampai dekat Roblox, polis pun kadang-kadang tak tanya. Macam tadi kan kita buka tu, Assalamualaikum tuan. Dia pun, okey, boleh. Apa yang boleh, betul? Boleh. Tapi maksudnya apa tu sekalian? Dok sembang tadi. Jadi kalau kita tak bawa surat pun tak ada apa-apa. Tapi tu sekalian, kalau tak bawa surat, berarti tak betul tawakal kita. Ada orang kan, kita tawakal aja lah. Tak betul, tawakal tu mesti dimulakan dengan, didahului dengan usaha. Jadi usaha kita apa? Usaha kita, oleh kerana perjalanan kita ni perjalanan yang penting dan perlu kita dapatkan surat kebenaran. Macam tu ya. Jadi ada surat, kalau katakan tiba-tiba polis tanya, kita ada dah. Ni tuan, surat perlu kami untuk melakukan perjalanan. Macam tu. Baru namanya berusaha dan berikhtiar, barulah bertawakal. Baca ayat tadi Ustaz. Apa tu? Baca ayat tadi. Ayat apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu ada ayat tu, nanti tu datang bawa ayam panggang tu saya ajarkan dia punya ayatnya. Yang tu ayat istimewa tu. Macam mana untuk kita nak mententeramkan jiwa bila kita bertemu dengan sesuatu perkara yang boleh menakutkan kita. Yelah, takut tu sekarang Roblox kan, polis tanya kan. Dia ada bacaan dia susulan. Bacaan tu tenteramkan jiwa, bukan supaya tak kena tahan polis ya. Jangan salah faham pula. Abu Zaili tak ajak. Mana nak ajak, engkau pun selalu hilang ya. Ustaz Zaili nak ikut nanti lain kali. InsyaAllah lain kali kita ajak. Sejak kita balik jumpa. Okey tuan-tuan, kita sambung lagi. Mana tadi? Okey. Seterusnya tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Baqarah ayat 205. Allah Ta'ala mengingatkan kita, kemudian apabila ia pergi dengan mendapat hajatnya, berusahalah ia di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan, yakni binatang ternak dan manusia, sedangkan Allah tidak suka kepada bencana dan kerosakan. Ini Allah Ta'ala tak suka tu sekalian, bencana dan kerosakan. Jadi sebab itu bila berlaku kerosakan-kerosakan, bencana-bencana yang kita lakukan, lalu Allah Ta'ala timpakan musibah. Tujuan apa? Liyuziqahum ba'dallazi amilu, supaya kita rasa tu sekalian. Kau buat macam ni, aku bagi kau rasa, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kita kembali, kita bertaubat. Ini patut kita tu sekalian, kita muhasabahlah. Apa sebab corona ni datang? Yelah, walaupun ada orang kata ini konspirasi, orang buat lah apa semua, itu soal lain tu sekalian. Soalnya konspirasi pun kalau Allah tak izin, dia tak jadi tu sekalian kan. Cumanya ada asbab, mungkin ada sebab tengok manusia ni dah terlampau banyak kerosakan ya, tak mau bertaubat. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala timpakan musibah supaya mereka bermuhasabah balik ya. Baik, seterusnya Islam merupakan risalah para anbiya. Firman Allah Taala melalui lisan Nabi Shu'aib alaihissalam dalam surah Hud ayat 88. Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku, dan tidaklah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah jugalah aku berserah diri, dan kepadanya lah aku kembali. Jadi ini tugas kita tuan-tuan sekalian. Sebagaimana Nabi Shu'aib menyebut bahawa dia ni tujuannya ialah islah, untuk memperbaiki saja. Untuk memperbaiki, maka tuan-tuan sekalian, sedaya upaya kita buat secara yang terbaik, Allah Ta'ala lah yang akan menentukannya. Ya. Bila boleh balik Meru? Bila-bila boleh. Kalau tak, saya balik Meru esok. Baik, kemudian Allah Ta'ala juga telah menjanjikan taufik, kejayaan buat mereka yang sentiasa berusaha melakukan islah. Mana bila kita usaha untuk memperbaiki keadaan, insya-Allah Allah Ta'ala pasti akan memberikan kebaikan itu. Cuma kadang-kadang tu kan ada yang kita nak ubah tu cepat, ada yang lambat, ambil yang makan masa. Itu macam-macam lah, ikut Allah Ta'ala lah tu sekalian bila dia nak tentukan. Yang penting kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, dan juga kita berusaha dengan cara-cara yang terbaik. Kalau zaman macam sekarang tu sekalian, kita nak buat perubahan, macam mana caranya? Tak boleh macam dulu. Dulu kita setakat ceramah kat Padang je. Zaman-zaman sekarang ni mana boleh ceramah kat Padang tu sekalian. Kita gunakan medsos, media social media ni tu sekalian. Lain tak elok ke Ustaz? Tak tahu kenapa terputus-putus ke? Zuhaili, cek tengok macam mana, dengar tak? Suara jelas tak? Ustaz pukul berapa Ustaz? 10:07 minit. Clear Ustaz Shah Alam.
Kak Habibah dekat KL ya? Tak jelas. Sazali jelas tak Sazali di Melaka? Jelas. Ustaz siapa lagi? Ustaz Adi Bakri. Sunway okey? Sunway? Kelang okey? Makna ni lain Kak Habibah ni yang tak jelas, bukan saya. Sebab yang lain-lain semua okey, jelas. Berarti Kak Habibah tu mungkin kat rumah tu lainnya ada masalah kot. Ke hujan lebat ke apa situ. Baik, saya sambung sikit lagi tuan-tuan sekalian ya. Saya sambung sikit lagi. Sebab selepas ni kami nak menyaksikan tuan-tuan sekalian upacara pengkebumian sahabat kami, saudara Sazri Munir, Ketua Pemuda Pakatan Harapan dan juga Ketua Pemuda Amanah Nasional yang baru meninggal dunia pagi tadi. Sekarang sedang diuruskan jenazahnya di Hospital Melaka. Baru sebentar tadi disolatkan oleh rakan-rakan kita di sana dan selepas ini akan dibawa ke perkuburan untuk dikebumikan. Saya difahamkan tadi ada live daripada Pemuda Amanah Nasional untuk membuat untuk kita sama-samalah menyaksikan pemurgian terakhir sahabat kita, destinasi yang terakhir di tanah perkuburan, dan kita sama-sama mendoakan mereka. Dan saya minta tentu saya kepada kita semua untuk sama-sama membacakan Al-Fatihah buat saudara Syazni Munir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, seterusnya Allah Ta'ala telah menjanjikan taufik kejayaan buat mereka yang sentiasa berusaha melakukan islah. Ini dinukilkan dalam surah An-Nisa ayat 35. Jika kedua-dua pihak itu dengan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan taufik buat kedua-dua, iaitu suami isteri. Contoh suami isteri bergaduh tuan-tuan sekalian. Sebab tu sekarang kalau bergaduh, kita buat peraturan di Malaysia tuan-tuan sekalian, tak boleh lafaz cerai di rumah. Lafaz cerai di mahkamah. Sebab apa? Sebab untuk memastikan tuan-tuan sekalian bahawa lafaz itu adalah lafaz yang betul ya. Sebab kadang-kadang ada orang bercerai-cerai tuan-tuan sekalian, gaduh sikit cerai, gaduh sikit cerai. Saya pernah tuan-tuan sekalian, ada orang dia bergaduh-gaduh bercerai, lepas tu datang. Masa tu saya bertugas di masjid negeri. Jadi petang-petang lepas Zuhur tu kami memang ada tugas untuk di office masjid itu. Kalau ada orang yang datang untuk perlukan khidmat nasihat ataupun apa dia panggil tu, counselling, tiba-tiba ada sepasang suami isteri datang, seorang arah utara, seorang arah selatan. Apa hal pula ni? Saya tanya dia, apa hal ni? Ni ustaz, bini saya balik je bising, balik je cerai, balik je bising. Sikit-sikit minta cerai. Hari ni aku dah ceraikan dia, padan muka. Astagfirullahaladzim. Kita dengar pun terkejut tu sekalian. Ada bawa anak kecil pula tu sekalian. Jadi saya tanya dia, sekarang macam mana? Sekarang ingat nak berdamai lah ustaz, nak rujuk balik. Tadi masa gaduh macam mana tak fikir? Alah, dia dah bising sangat lah ustaz. Saya pun naik angin lah, kata dia kan. Tak apalah bang, saya kata benda kecil macam ni kalau kita boleh settle je lah. Habis macam ni pergi ke pejabat agama tu, bahagian nikah cerai. Tanya macam mana urusannya dengan mahkamah ke apa semua. Alhamdulillah settle tu sila pergi. Mereka berdamai balik. Dan bila ada pergaduhan di antara suami isteri tu sekalian, kadang-kadang ada orang dia main cerai gitu kan. Kita kena fikir tu sekalian ya, anak tu macam mana. Jangan main cerai sukati tu sekalian. Kalau perkara masih boleh diperbaiki, perbaiki. Kecuali dah tak ada jalan lain. Sebab tu dah Quran apa sebut, kalau dah tak ada jalan lain, perceraian itu yang terbaik, baru cerai. Kalau tidak, jangan. Sebab cerai itu adalah, talak itu adalah benda yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syaitan suka tuan-tuan sekalian. Syaitan ni memang dia suka nak ceraikan orang. Orang bercerai, suami isteri, bergaduh adik-beradik, bergaduh mak bapak dengan anak-anak. Itu syaitan memang suka. Yang tu dia punya markah tinggi depan iblis tuan-tuan sekalian. Kalau dia gaduhkan orang kawan-kawan tu, dia sikit je markah je. Tapi kalau dapat gaduhkan adik-beradik,
putus silaturahim, itu suka. Siapa? Sebab Nabi kata tak masuk syurga orang yang putus silaturahim. So bila tak masuk syurga, dapat masuk neraka, duduklah dengan si setan tu sekalian. Jadi mudah-mudahan kalau kita ada lagi perasaan untuk berbaik-baik dengan siapa pun, Allah Ta'ala akan bagi taufik dan hidayah pada kita. Tambah lagi, Allah Ta'ala telah mengaitkan antara kebinasaan dengan kerosakan dan keselamatan dengan pembaikan di dalam ayat surah Hud ayat 117. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya, selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Jadi makna, selagi orang bergaduh, melakukan kerosakan, tiba-tiba ada orang buat baik lagi tu sekalian, kemudian diperbaiki balik, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa melempahkan kebaikan kepada kita. Jadi sebab tu sekarang kita kena sentiasa bermuhasabah, sentiasa kita menganalisis diri kita sendiri. Cuma kita ni masalahnya kadang-kadang bukan apa tu sekalian, kita suka sianu. Kalau sianu tu memang banyak tak baiknya. Jarang kita sebut si aku ni jahat kan. Kalau si aku ni semua baik je. Selalu sianu. Jadi kita janganlah tu sekalian seperti itu, kerana kalau kita suka menunjuk jari pada orang lain, kadang-kadang kita terlupa diri sendiri tu sekalian. Kadang-kadang diri kita pun ada melakukan kesilapan, kesalahan. Ya. Baik tuan-tuan sekalian, insya-Allah cukup setakat ini dulu untuk malam ini. Esok malam kita sambung lagi. Doakanlah esok saya selamat sampai awal ke rumah. Insya-Allah saya akan sambung lagi lah. Kalau esok malam lambat sampai, nampaknya esok malam mungkin kita cuti ke gitu. Tapi tak tahu lagi lah. Tuan-tuan buka lah kalau ada lah. Pasal apa? Pasal tugasan banyak belum selesai. Esok di Johor pun kita ada 3 sesi program di sini. Daripada pagi pukul 10, kemudian sebelah petang di Pasir Gudang, sebelah petang lagi di Lepasa, mungkin di di Kulai. Maybe balik pun malam lah tentu sekalian. Doakanlah selamat, sebab ini kita buat kerja-kerja islah juga, memperbaiki keadaan, memperbaiki ekonomi kita, ekonomi sahabat-sahabat. Siapa-siapa yang menghadapi masalah ekonomi, boleh tentu sekalian berhubungan kita. Kita ada beberapa bisnes yang boleh kita saling tolong-menolong untuk sama-sama kita menambahkan sumber pendapatan dan ekonomi kita. Kalau ada kawan-kawan, anak-anak kawan, sahabat-sahabat kita yang kehilangan pekerjaan, boleh tentu sekalian hubungi kami tu sekalian. Kita sebenarnya banyak lagi sumber-sumber untuk kita cari rezeki. Kadang-kadang saya terkilan kenapalah saya tidak dikenalkan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang yang bunuh diri itu. Dia belum bunuh diri, kita boleh sampaikan maklumat pada dia, ajak dia berniaga dan seumpama dengannya kan. Macam sekarang ni tu sekalian, lambakan hasil-hasil pertanian kan. Kita boleh panggil orang untuk dia jadi runner, hantar ke rumah-rumah kan. Dia pergi rumah orang pun hantar, tuan rumah akan bagi sedikit tentukan token untuk dia. Yang kita jual barang perlu ada untung, kita kongsikan. Jadi insya-Allah kalau ada rakan-rakan yang tak ada kerja, nak kerja, bolehlah datang tentu sekalian. Kita sedia membantu tentu sekalian. Kami sedia di Mak Tafiz ni tu sekalian, Mak Tafiz Al-Quran wal Imamah, sentiasa memikirkan bagaimana untuk kami meningkatkan ekonomi Ma'had, dan dalam masa yang sama kita boleh berkongsi dengan orang lain. InsyaAllah tu sekalian, minggu depan kita akan menuai buah tembikai. InsyaAllah lagi 10 hari lah lebih kurang kita akan menuai buah tembikai. Kalau ada siapa-siapa yang nak berniaga tembikai, boleh datang tu sekalian. Kita bagi harga yang berpatutan, tuan-tuan boleh jual di luar juga dengan harga yang berpatutan insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita baca doa sedikit khas, doa penutup macam biasa, dan doa khas untuk sahabat kita saudara Syazni Munir. Saudara Syazni Munir tuan-tuan sekalian berumur 34 tahun, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali setelah mana bertarung dengan COVID-19. Saya ingat lebih seminggu tu kan juga di hospital, tetapi nampaknya Allah Ta'ala lebih mengasihi beliau, dan Allah Ta'ala telah menjemputnya pulang siang tadi, dan sekarang masih lagi dalam pengurusan daripada hospital Melaka ke tanah perkuburan. Dan tuan-tuan sekalian, kita sama-sama bantu keluarga dia. Beliau mempunyai 3 orang anak kecil tuan-tuan sekalian, dan isterinya tidak bekerja. Jadi kalau siapa-siapa yang mengenali beliau dan nak bantu, bolehlah berhubung dengan rakan-rakan kita di Pejabat Amanah Nasional, Pejabat Amanah Negeri Selangor dan seumpama dengannya yang sedang membuat mengumpul dana untuk membantu. Mudah-mudahan sedikit bantuan kita dapat melegakan
kepada isteri dan keluarga beliau yang memang mereka ini tidak bekerja, ya. Dan mereka pula kehilangan ayah dan juga suami mereka yang sebelum ini mencari rezeki untuk mereka. Ya, insya-Allah. Ila hadrati Sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah wa khususan ila almarhum Shazni Munir. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal zakirin, hamdal syakirin, hamdal yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biham jami'is sayiat wa tarfa'una bi indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba-hamba yang beriman ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang mentaati perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, ahli keluarga kami, seluruh muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, permudahkanlah perjalanan kehidupan kami ini ya Allah. Lebih-lebih lagi di dalam di zaman Covid ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, hindarkan kami dan keluarga kami, jiran tetangga kami, saudara mara kami dan seluruh rakyat Malaysia daripada penyakit Covid ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang menjadikan corona ya Allah. Kau ambil balik corona ini ya Allah. Matikan corona ini ya Allah. Kerana kau telah melihat bagaimana kemusnahan sistem ekonomi dan kekeluargaan di dunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami insaf ya Allah. Sesungguhnya boleh jadi ini adalah kemurkaan-Mu disebabkan oleh kejahatan, kerosakan, kemungkaran yang telah kami lakukan ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, tidak ada daya upaya kami lagi ya Allah. Kepada siapa lagi kami bermohon melainkan dengan-Mu ya Allah. Kiranya Kau terima doa kami. Alhamdulillah, kami bersyukur ya Allah. Memang selayaknya Engkau menerima, kerana Engkaulah yang maha penerima taubat, penerima ampunan dan seumpama dengannya. Tetapi jika Engkau menolak ya Allah, siapa lagi yang kami harapkan? Allahumma ya Allah, Tuhan kami, bagi saudara mara kami, kawan-kawan kami yang sedang dirawat di hospital disebabkan corona, Kau sembuhkanlah mereka ya Allah. Permudahkanlah urusan rawatan mereka ya Allah. Dan bagi rakan-rakan kami yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah disebabkan corona dan juga penyakit-penyakit yang lain ya Allah, Kau ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Khususnya buat sahabat kami, saudara kami Shazni Munir ya Allah, yang baru Kau panggil pulang ya Allah. Ampunilah dosa-dosa beliau ya Allah. Kau terimalah segala amal baktinya ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, tempatkanlah beliau bersama para syuhada dan para salihin ya Allah. Kau tempatlah beliau bersama dengan orang-orang yang baik di tempat yang lebih baik ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.